Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Intan, Pengerusi Majlis yang mengendalikan program kita pada pagi ini. Yang berusaha Encik Naharuddin bin Uthman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang berusaha Encik Hamidi bin Sa'ad Timbalan, Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terlupa juga Tuan Encik Azuri bin Hamzah, Ketua Pengarah Kanan Unit Sekolah Jenis Khas Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dan tidak lupa juga pada rakan saya Tuan Azhar dan juga rakan-rakan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Pertama sekali saya juga rasa terharu dan terima kasih kerana dijemput oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan untuk berkongsi berkaitan dengan maklumat TS25 di SAK Mulu. Dan saya juga amat terharu apabila dimaklumkan Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis sendiri yang hadir pada hari ini. Mula-mula rasa getar, tetapi apabila speech Tuan Pengarah tadi, rupa-rupanya Tuan Ketua mempunyai Tuan Pengarah yang rasanya mesra dan cara percakapannya mesra dengan beberapa kawatannya. Baik, saya lebih suka kalau tempat ini kita akan bersoal jawab lah. Dahulu kami tidak ada pelajar-pelajar yang cemerlang sampai peringkat kebangsaan atau peringkat dunia dan peringkat antarabangsa. Okey, hatta guru sendiri sekalipun. Maka kalau fizikanya tidak mempunyai dewan terbuka, tak ada. Kami di sekolah kami dilahirkan tahun 65. Pelajar ramai. Sepatutnya disediakan dengan dewan untuk kemudahan pada kami. Tidak ada. Pada masa sekarang, okey, ini dahulu. Okey, baik. Pada masa sekarang, LGP kami, SPM kami sudah berada di bawah 5.0. Bermula tahun 2016 kami mendapat 4.77 sekolah harian biasa. Calon pelajar SPM kami 200 ke atas. 200 ke atas. Kelas lain kami pada peringkat awalnya hanya ada 2 kelas saja. Walaupun sekolah harian biasa dan dapat mengatasi sekolah-sekolah kawalan di negeri Kelantan, sama ada sekolah sains ataupun sekolah kawalan elit di negeri Kelantan sendiri. Sebab saya memikirkan bahawa rupa-rupanya pelajar sekolah harian otaknya sama dan potensinya sama dengan pelajar-pelajar di sekolahnya hebat. Cuma bergantung kepada pedagogi dan bimbingan barisan-barisan guru tadi. Dan ini kebijakan sekolah, dewan terbuka. Saya akan jelaskan dewan GAR nanti bagaimana. Ini tekan dalam perbentangan tersebut. Yang sebenarnya penjelasan TS25 kepada barisan guru adalah penjelasan perlu dibimbingkan yang terbaik. Jangan penjelasan yang menakutkan mereka. 2021 tahun lepas. Maka lepas ini kita akan lihat sama ada tercapai ataupun tidak. Ini visi kami untuk SAK Mulut, itu kerja murid dan sekolah SAK Mulut terbilang menjelang tahun 2021. Walaupun kami sekolah harian biasa. Baik, ini visi kami. Okey. Ini pun sama. Saya tak perlu cik. Okey. Sebab itu saya kata pada barisan guru dan dalam perbentangan saya di mana, ya sebenarnya TS25 satu perkara yang lama. Iaitu sebab itulah dalam penjelasan nanti kami telah jelaskan perlu TS25 ada kaitan dengan SKPMG2 untuk melaksanakan TS25 di sekolah. Setiap sumber manusia yang berada di sekolah, setiap sumber manusia yang berada di sekolah, kami libatkan dia dalam membangunkan TS25. Iaitu contohnya DG52 ke atas, maka ia akan terlibat sebagai SU dalam pelbagai unit untuk TS25. Dalam abad 21, pelajar kena tentang hasil mereka. Pelajar kena bertanya dengan guru, apa landasan yang kita nak buat untuk perkara tadi. Maka saya cetuskan kita beli dengan barang beli. Dan kalau beli di kedai mahal tuan, maka kita tempah lagi untuk dapat murah sedikit. Kongsi kepimpinan pengukur tadi. Okay, baik.
Oh, tu minta maaf. Ini berkaitan dengan keuangan kami lah. Okey, alhamdulillah kami berada dalam keadaan yang baik lah. Okey, baik. Itu kan guru Indrawati Pesan Menengah, iaitu saya banyak menghasilkan kajian-kajian tindakan. Kejap lagi tuan akan tengok di pameran penulisan-penulisan kajian tindakan yang dibentangkan di peringkat kebangsaan dan mendapat tempat di peringkat kebangsaan lah. Maka alhamdulillah dinobatkan sebagai guru Indrawati. Yang ini yang terbaru lah. Yang terbaru, saya pun terkejut sebenarnya tuan pengarah. Mengapa pilih saya? Saya tanya panel, apa kekuatan saya? Rupanya dia kata saya bertanding dengan pengetua-pengetua hebat, termasuk pengetua di Perlis sendiri, iaitu sekolah-sekolah kawalan. Saya kata, adakah sebabnya Kelantan jadi tuan rumah Hari Guru kalau ini tidak adil? Dia kata, saya baca 157 slide yang tuan-tuan hantar. Cuma kekuatannya, ada kekuatannya, iaitu saya menghasilkan beberapa, lebih kurang 100 lah YouTube lah. Okey, yang melibatkan YouTube, PDP juga di SCPN. Okey, YouTube juga berkaitan dengan TS25. Ada perkataan saya kerja sebagai tuan pengurus. Kerana dua konsep ini berbeza. Kalau jadi pengetua, maka kita rasa bos. Duduk dalam bilik arahan. Tapi kalau kita kerja sebagai pengetua, rupanya rasa nak pecah awal. Kerana banyak sebenarnya kita okey. Maka saya melibatkan secara tak langsung lah. Saya sendiri mengajar juga PSTPN. Okey, baik. Dan kadang-kadang bersama dengan cikgu, kita sendiri pun baca semi, ikat jokong. Ini masa kita nak buat sekolah dekat ambil wudu. Okey, dan turun bersama tengok latar belakang ibu bapa kita. Dan dulu saya malu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah meningkat hampir 94% ke atas. Dulu sebelum ini 29.3%. Di Kelantan nombor 2 akhir pada peringkat itu. Nombor 2 akhir. Bagaimana? Cikgu akan tanya saya. Tingkat tangan di mula masa itu 2 akhir. Saya buat soal sidik pelajar. Sebab student wise amat penting. Saya kata kepada cikgu, kita ibarat token restoran. Tapi kita kata makanan kita sedap. Tapi yang sebenarnya, yang sedap tak sedap adalah penilaian orang yang beli tadi. Maka saya buat satu sasi pelajar. Saya hantar kepada pelajar. Pelajar isi. Maka dalam itu saya buat skalanya. By teacher yang mengajar tingkat 6. Saya pelik mengapa nombor 2 negeri Kelantan yang tak aktif. SDPN duduk di PPD Kota Baru. Dekat dengan JPN. Maka banyak luahan pelajar. Ada cikgu ni, saya tak sebut cikgu lah. BN1. Guru mengajar dengan suara yang slow. Tak faham saya. Okey. Ini student voice. Rupa-rupanya student voice ini amat penting sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandai. Okey, untuk mendengar luahan pelajar. Baik, satu ceritanya. Okey, baik, satu cerita. Okey, baik. Cerita ini, isu pertama merujuk pada penemuan pelajar pendidikan khas. Pada satu kali, saya cerita lah. Saya berada di kantin bersama dengan pelajar pendidikan khas. Okey, selepas tamat itu, 2 orang pelajar pendidikan khas kami, iaitu lemah pembelajaran. Yang lemah pembelajaran. Saya tanya pelajar pendidikan khas ini. Okey, kata pelajar, cuba awak baca ABC. Maka dia baca ABC sampai M saja. M tak boleh dah. Okey, baik. Saya tu pergi lagi. 2 campur 2 berapa? 4. Bagus. Saya tanya lagi. 2 campur 7 berapa? Dia diam. Baik. Saya pergi untuk bahasa Melayu. Okey, BA bunyi apa? Dia kata bar. DA bunyi apa? Dah. Okey, cuba aja buku. BU, dia. Baik. Pada masa tersebut, saya pun tanya lagi. Pelajar,
dalam kelas pendidikan sekarang, cikgu mengajar awak macam mana? Adakah dalam kelas ada 7 orang, cikgu mengajar menggunakan whiteboard dan cikgu mengajar? Dia kata, ya cikgu, tuan guru. Maka saya dapat kesan. Apabila budak tadi boleh sebut BA, maka dia boleh. Maka saya cuba sekali lagi. Okey, belajar? Cuba tengok, 3 campur 3. Saya tunjuk jari saya. Maka dia bilang 1, 2, 3, 6. Cikgu, 6. Saya tanya lagi, adakah masa belajar matematik guru menggunakan alat seperti guli atau batu untuk mengajar matematik campur tolak? Dia kata, tak ada cikgu. Maka di sini saya melihat bahawa PDP yang tidak betul, yang tidak seronok, yang tidak terbimbing didedahkan kepada pelajar. Sedangkan pelajar ini sudah ada mindanya walaupun mereka pendidikan khas. Berkaitan dengan PDP guru, perbaharukan semula. Itu contohnya dalam sehari 2 hari ini kita buat bicara pedagogi berbeza dengan guru-guru semua. Okey, baik. Dan selepas berbicara tadi, mereka akan berbicara pula di kalangan mereka nanti. Di bawah panel kasih mana modul burger yang kita hasilkan tadi. Okey, baik. Baik. Okey. Tadi PDP inovasi sendiri pun. Okey, baik. Sebab dalam inovasi yang saya mula, okey, kami bersama dan idea bersama. Okey, baik. Okey, kita jadikan ahli kita. Satu kali masuk pencuri. Orang kedai belakang sekolah kita masuk komiti, dia kejar pencuri rajin dengan kelewat. Bahaya juga sebenarnya golok. Kata kena belakang apa pas saya kena. Tapi apabila orang tahu dia tu, dia tak akan masuk tempat bila. Okey. Okey, baik. Sebab okey, baik. Saya melihat apabila nak terbilang, nak cemerlang, orang lain kena tahu mulu ni siapa. Dulu GPS diri pun tak kenal mulu di mana pakai dia. Sebelum ni kan. Tergelam. Tak tahu. Bukan macam tu lah. Maka saya mikirkan, kalau tuan ingat, dulu kita ada pertandingan sekolah kualiti dan sekolah harapan. Rupa-rupanya ilmu di sana saya ada terlibat. Dia kena ada satu kebidaraan supaya orang kenal. Maka saya masuk sini, saya kata mula kena ada satu kebidaraan. Okey, nak pergi kepada kebidaraan sukan, tak boleh. Sebab ada sekolah sukan. Kita main-main bola, pandai sikit budak kita, dia ambil kita ke sukan. Ambillah kita. Tahu tak? Nak pergi akademik, kita tewas dengan kelas sains. Sains dengan amat mahir pun kita akan tewas. Kita budak hapuk saja. Ibarat nyok kelapa tadi. Hapah saja di mulut. Santannya sudah diambil oleh orang lain. Mereka awal saya nak buka kelab memanah. Sebab kalau memanah, orang kurang cebu. Saya betul menung. Kalau kita memanah, budak besar, tinggi, memanah kena tukar balik. Duit pula masalahnya. Maka saya fikir, saya kata, saya bertanya cikgu saya, kita buat robotik. Bermula dengan robotik. Kita